Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari Jumaat yang penuh dengan berkat ini, di satu waktu yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di hari Jumaat ada satu masa yang tidak berdoa seorang hamba di waktu itu melainkan Allah akan ijabah doanya. Maka ulama mencari dan meneliti bilakah waktu yang Nabi SAW sebutkan tadi. Maka ulama mendapati, bahkan ini adalah pendapat yang paling kuat, pendapat kebanyakan ulama, bahwasanya waktu itu berada pada ketika di petang hari Jumaat. Berada di petang hari Jumaat selepas asar, sebelum maghrib. Macam kita berada sekarang ni, tuan-tuan. Oleh sebab tu, mungkin sebahagian rasa macam, ustaz ni selalunya orang buat program tahlil arwah ni, bacaan Yasin ni malam Jumaat. Okeylah, tak ada masalah. Kan, kita malam Jumaat pun ada program juga. Tetapi saya tak buat malam Jumaat sebab kita nak ambil keberkatan petang hari Jumaat. Sebab apa? Menurut pendapat ulama yang paling kuat, bahawa petang hari Jumaat adalah di antara waktu yang istimewa, di antara waktu yang mustajab doa. Jadi kita akan isi di petang hari ini dalam program Tazkiyah ini dengan bacaan manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dan juga kita akan teruskan nanti dengan bacaan Yasin serta bacaan tahlil dan doa arwah seperti biasa, insya-Allah. Jadi kita bukan berdoa untuk diri kita yang masih hidup sahaja, kita doakan juga untuk ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan ataupun masuk kepada bacaan manaqib kita di petang hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah semua, saya ingatkan bahwasanya jangan ada seorang pun yang terlupa dan terlepas daripada peluang untuk mendapatkan pahala dakwah di petang hari ini. Sama-sama kita dapatkan pahala mengajak orang kepada kebaikan dengan dua cara. Yang pertama, boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Yang kedua, boleh tag nama rakan, kawan, sahabat, jiran, tetangga di ruangan komen dengan niat yang sama, iaitulah nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Bersama-sama kita jadikan handphone kita dan media sosial yang kita ada sebagai ladang pahala untuk kita, insya-Allah. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, jangan lupa juga satu lagi, tekan button like dan button love sebagai tanda sokongan kepada program-program yang baik yang kita buat di media sosial ini. Baik, bacaan manaqib kita telah sampai kepada muka surat 59. Tajuk baru lagi tuan-puan, iaitu tentang karya-karyanya. Artinya karya-karya yang dihasilkan oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Selain beliau berdakwah dan mengajar, beliau juga ada meninggalkan karya-karya beliau, yakni berupa buku lah, ataupun dalam bahasa Arab disebut dengan kitab lah. Ni tuan-puan, ada kitab-kitab karangan beliau. Bahkan bukan satu, tapi banyak karangan daripada Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam yang mana kita akan bahas pada petang hari ini, insya-Allah. Bagi mereka yang ada kitab, silahkan buka pada muka surat 59 dan bahasan kita pula bermula pada muka surat 60. Seperti biasa, bacaan manaqib
di petang hari ini akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Aslam. Jadi kita persilakanlah kepada beliau untuk membacakan sebelum saya terangkan nanti insya-Allah. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karya-karyanya. Di celah-celah kesibukannya mengajar dan berdakwah, Abuya masih sempat membuat beberapa karya bertulis. Bahkan banyak karya tulisan beliau yang sampai saat ini masih dibaca dan dipelajari di pondok-pondok atau di majlis-majlis ilmu. Ni. Jadi di antara kehebatan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ialah di antara kesibukan beliau tuan-puan menguruskan begitu banyak pondok lah kiranya. Musafir ke beberapa negeri. Kalau dekat Indonesia tu beberapa negeri tuan-puan ada, tapi adalah murid-murid beliau yang tolong mengajar dekat situ. Cuma beliau akan datang sebulan sekali, 2 bulan sekali akan datang. Sibuk ni ceramah, mengajar kan dekat masjid, dekat pusat-pusat pengajian, mengajar dekat madrasah sendiri. Di celah-celah kesibukan tu, beliau masih lagi sempat untuk menghasilkan beberapa karya. Yang mana karya tulis berupa penulisan ni dibaca sampai sekarang ni. Dibaca sampai sekarang ni tuan-puan. Dibaca sampai sekarang ni, dibaca dekat masjid-masjid, dekat surau-surau. Di antaranya kita baca juga kitab apa? Bidayatul Hidayah. Itu adalah terjemahan daripada Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dalam program TIK kita baca. Dan kitab-kitab yang lain. Ustaz Wadi Anwar pun ada baca juga kitab Busanul Arifin. Terjemahan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ni kadang-kadang saya bila dekat surau ni dengar ustaz-ustaz pengkuliah tu dia nukil ataupun dia nakal daripada kitab. Oh, ini karangan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dalam kitab itu disebutkan macam ni. Masih lagi dibaca dan dipelajari oleh orang, disampaikan oleh orang, menjadi rujukan kepada para asatizah, para penceramah. Ni tuan-puan, di antara kitab-kitab, beliau memang adalah seorang yang banyak menulis kitab. Itu di antara yang beliau tinggalkanlah karya-karya beliau. Sampai sekarang masih lagi dipelajari di pondok-pondok, di madrasah-madrasah, di majlis-majlis ilmu. Di antaranya kita pun ada juga satu program kita yang membaca kitab karangan Tuan Guru, terjemahan hasil karya daripada Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, iaitulah kitab Bidayatul Hidayah yang kita selalu baca tuan-puan. Ni. Dan di bawah ni akan disebutkan di antara karya-karya Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dia kan Nabi SAW pernah bersabda. Kata Nabi SAW, "Iza mata ibnu Adam," apabila mati seorang manusia ni mati, in qata'a amaluhu, akan terputus amalannya, putus, dia tak boleh nak tambah pahala dah bila dah mati, illa min salas, kecuali daripada 3 jalan. Sadaqatin jariyah, kalau dia semasa hidup pernah buat sedekah jariyah, selama dia hidup pernah buat sedekah jariyah, walaupun dia meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir untuk dia. Di antara orang yang banyak buat sedekah jariyah kepada Meduha Studio ni, ada orang bagi hari itu siapa? Datin lah. Datin Fazidah Abdul Rahman. Oh, banyak beliau bagi tuan-puan. Banyak beliau bagi. Rasanya saya mengajar hari ini, beliau akan dapat terus pahala ni. Subhanallah. Ketika kematian beliau pun kita hadiahkan Fatihah untuk beliau. Kita buat tahlil juga untuk beliau. Ini orang yang ada sedekah jariah. Subhanallah. Mengalir pahala untuk dia. InsyaAllah apa-apa pun program yang kami buat di bawah Meduha Studio ni, adalah beliau juga dapat pahala daripada situ. Beliau dah meninggal, tetapi pahalanya terus mengalir untuk beliau insyaAllah. Itu yang pertama, sedekah jariah. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, aw ilmin yuntafa'u bihi. Ataupun ketika hidup kita ada meninggalkan, pernah pada satu ketika dulu semasa hidup kita pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ni pula macam-macam lah cara kita meninggalkan ilmu yang bermanfaat untuk jadi amal jariah kita. Yang pertama boleh jadi dengan cara kita mengajar murid. Ni, macam saya sekarang ni tuan-puan, mengajar kan.
berdakwah, ajak orang buat baik, ajak orang istighfar, salawat, zikir, mengajar ilmu. Yang mana ini adalah hasil daripada saya belajar dengan tuan guru saya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Artinya setiap kali saya mengajar, setiap kali saya berdakwah, walaupun saya tak cakap pun, pahalanya saya hadiahkan. Kalau ada kebaikan daripada sini, pahalanya saya hadiahkan untuk tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Saya tak cakap macam tu pun, beliau tetap dapat. Sebab apa? Sebab ilmu saya belajar daripada beliau. Saya takkan boleh mengajar, melainkan asbab daripada saya belajar daripada tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Jadi sekarang ni saya mengajar. Saya mengajar apa-apa lah yang saya pernah mengajar. Ibu-ibu, ayah-ayah ambil manfaat daripada situ. Setiap kali itu juga tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dapat pahala sama. Subhanallah. Ni, ilmu yang bermanfaat. Sama ada dengan sebab ada apa murid. Ataupun zaman sekarang ni macam ada apa? Rakaman video. Rakaman video. Sebelum rakaman video kita kitab dulu. Ada kitab. Tinggalkan karangan kitab. Beliau dah meninggal tapi kitab masih lagi diambil manfaat oleh orang. Beliau dah meninggal tapi kitab karangannya masih lagi dibaca. Masih lagi disampaikan kepada orang ramai. Apa yang beliau tulis dalam kitab tu? Subhanallah. Ini adalah satu amal jariah. Untuk beliau dan untuk ulama-ulama yang lain yang meninggalkan banyak-banyak karangan kitab. Menjadi amal jariah berupa kitab. Tadi satu ilmu yang bermanfaat tadi berupa murid yang dididik, yang diajar. Saya meninggal, ada nanti murid saya sambung lagi. Kan ada murid saya sambung lagi. Pahala kepada tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam tak akan putus-putus. Ataupun kitab ni kan diulang cetak sampai 100 tahun masih lagi dibaca, maka amal jariah tak akan putus-putus. Macam kitab Bidayatul Hidayah tu yang kita baca tu karangan Imam Al-Ghazali. Dah beratus tahun dah umur kitab tu tuan-puan. Kita baca Imam Ghazali yang mengarang, yang menyusun kitab tu masih lagi dapat pahala. Nanti kitab ni dibaca kan. 100 tahun akan datang masih dibaca. Yang menterjemahkan tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam contohnya. Maka tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam terus dapat pahala. Selain pengarangnya iaitu Al-Imam Al-Ghazali yang mengarang kitab tu dapat pahala. Yang tolong terjemahkan pun dapat pahala juga. Ni tuan-puan. Jadi pahala tu akan mengalir terus berupa karangan kitab. Ilmu yang bermanfaat dalam bentuk satu tadi murid yang kita ajar. Kita ajar ilmu kepada dia, dia mengajar, kita dapat pahala. Nanti ada murid, muridnya mengajar lagi, kita terus dapat pahala lagi. Subhanallah. Yang kedua kitab. Selagi mana dibaca, diambil manfaat oleh orang ramai, selagi itulah orang yang menulis dan mengarang kitab tadi akan dapat pahala. Yang ketiga, pada zaman kita sekarang ni, zaman moden, ni tak adalah zaman dulu. Zaman dulu 1000 tahun yang lalu tak ada. Ni zaman kita lah. Kan? Zaman kita sekarang ni zaman moden. Kita boleh pula meninggalkan ilmu yang bermanfaat melalui apa? Melalui video-video yang dirakam, tuan-puan. Sebab tu saya suka cari video tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita siarkan ulang balik supaya orang tengok, orang ambil manfaat daripada ilmu dia. Jadi amal jariah untuk beliau. Macam baru-baru ni kita buat apa? Video kuliah tentang hukum hakam korban daripada Ustaz Hazri. Hidup lagi ustaznya. Kan? Beliau tak mengajar pun. Hari tu je beliau mengajar. Saya siarkan ulang balik. Ada 400 orang yang tengok. Artinya beliau dapat pahala macam mengajar 400 orang. Yang buat kerja saya. Yang dapat pahala beliau. Saya pun dapat pahala jugalah. Menjadi sebab orang dapat ilmu. Beliau itu pengajian lama. Kan? Pengajian yang dulu tu. Kita siarkan ulang balik. Beliau dapat pahala balik, tuan-puan. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ada beberapa rupa dia lah. Sama ada kita ajar kepada murid ilmu tadi. Ataupun kita tumpahkan ilmu tadi. Kita masukkan dalam kitab. Dalam buku. Ataupun yang kita buat rakaman video. Semua itu di mana ada manfaat. Orang boleh ambil ilmu daripada situ. Selagi itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Jadi Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, selain beliau ada pondok yang mana beliau di situ mendidik murid-murid beliau, mengajar ilmu kepada murid beliau, beliau juga mengarang kitab. Itu pun amal jariah juga untuk beliau. Dan begitu banyaklah video-video, rakaman-rakaman, kuliah, tazkirah, pengajian-pengajian yang beliau buat. Nanti insya-Allah tuan-puan, saya nak prepare lah untuk bulan Rabiul Awal. Lama lagi bulan Rabiul Awal bila ni? Kita ni dah bulan apa? Zulhijjah. Kemudian Muharram
Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ada dalam 2 bulan lagi lah nak masuk Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal saya berniat dan bercadang nak buka siaran ulang balik Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah dekat Masjid Kota Damansara hari itu. Yang jadi mukrinya, yang tukang baca kitabnya, saya dengan Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul. Ustaz Muhadir, 2 orang ni. Ada 3 orang lagi, Ustaz Nasai seorang. Kalau Ustaz Muhadir tak ada, Ustaz Nasai itu yang tolong baca kitab. InsyaAllah nanti tuan-puan, saya tengah cari, nak semak balik dekat mana video tu. Ada rakaman dekat masjid, ada rakaman yang Habib Ali, yang selalu merakam Habib Ali punya kuliah pun ada. Nanti saya akan tengok dan saya akan minta izin lah. Memang kena minta izin sebab rakaman orang lain. Bila dah dibenarkan, kita akan siarkan ulang balik insyaAllah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu amal jariah. Amal jariah. Jadi Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni, beliau kiranya banyaklah amal jariah beliau. Selain beliau mengajar murid, beliau mengarang kitab dan juga banyak rakaman-rakaman video. Dan saya berusahalah insyaAllah di Meduha Studio ni kita khaskan petang hari Jumaat ni macam hari ini kita kira pembuka lah membaca manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Selepas ini tuan-puan, saya berniat, berazam panjang umur, kita akan isi bila dah habis kitab ni, kitab manaqib tentang Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Lepas ni kita akan sambung pula dengan membaca kitab-kitab karya ataupun karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Tapi yang sesuai untuk orang ramai lah, untuk orang awam lah. Dia ada juga kitab-kitab yang tentang sanad-sanad hadis. Saya baca tu, ibu-ibu ayah-ayah pening nanti dengar apa benda saya cakap ni kan. Sanad-sanad kitab tu kita tak baca lah yang tu tuan-puan. Ni yang macam 40 hadis akhir zaman, 40 hadis akhlak mulia, 40 hadis kitab, 40 hadis penawar hati, yang tu semua best. Yang tu nanti kita akan baca insya-Allah. Jadi petang hari Jumaat memang saya berazam dan berniat lepas habis baca manaqib ni kita memang khaskan untuk baca kitab-kitab karangan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam nanti insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur, saya panjang umur, ibu-ibu ayah-ayah panjang umur semua, staf pun semua panjang umur, kita sampailah nanti. Tapi nak khatam ni berminggu-minggu juga lagi ni nak khatam ni tuan. Kita baca pun seminggu sekali. Tapi itulah niat dan azam saya insya-Allah. Baik, ini di antara kitab-kitab yang dikarang oleh Tuan Guru apa dia? Nanti saya akan teranglah membahas tentang apa kitab tu. Baik, teruskan Ustaz Aslam. Berikut ini adalah sebahagian daripada karya-karya tulisan beliau, iaitu yang pertama, Sejarah Perkembangan Islam di India. Yang pertama, Sejarah Perkembangan Islam di India ni tentang sejarah lah tuan. Kitab dia tebal jugalah. Boleh tahanlah 2 kali kitab manaqib ni punya tebal. Tentang perkembangan Islam di India. Yang mana perkembangan Islam di India ni, itu adalah tak silap saya tesis. Beliau ambil apa? MA ujung tu dekat India. Beliau buat tu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab sebetulnya, tapi diterjemahkan dah bahasa Melayu, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu hebat ni. Orang Melayu, orang Nusantara, orang Indonesia, tapi mengkaji dan mempelajari tentang sejarah Islam di India. Ni hebat ni tuan. Lepas tu ditulis dalam bahasa Arab pada mulanya. Kemudian baru ditulis dalam bahasa inilah, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, semua tu. Baik, seterusnya. Yang kedua, 40 hadis peristiwa akhir zaman. 40 hadis peristiwa akhir zaman ni kira best seller lah tuan-puan. Ni hadis-hadis yang menceritakan tentang apa-apa yang terjadi di akhir zaman ni. Yang dulu Nabi sebut tak terjadi lagi di zaman Nabi. Tapi sekarang kita dah jumpai. Ada yang kita dah jumpa, ada yang kita tak jumpa lagi. Tapi di zaman Nabi memang benda tu tak ada. Di zaman kita baru kita jumpa. Ni best kita hadis ni. Nanti satu masa nanti kita akan baca insya-Allah. Baik, terus. Yang ketiga, kiamat hampir tiba. Ini tentang step by step hari kiamat tuan-puan. Ada tanda-tanda alamatus sa'ah as-sughra, ada tanda-tanda kiamat kecil. Ada alamatus sa'ah al-kubra, ada tanda-tanda kiamat yang besar. Ni kan macam mana terjadi hari kiamat. Itu semua dan pernah didaurahkan di masjid negeri Shah Alam. Ada hari itu, pernah dulu. Dan saya di antara orang yang tolong baca kitab lah. Tak tahu rakaman tu, saya rasa kalau cari ada lagi.
Dekat Masjid Negeri, dekat Facebook Masjid Negeri tu ada rakaman tu. Ni baik, seterusnya. Yang keempat, 40 hadis akhlak mulia. Ni Ustaz Aslam pernah baca dulu lah. Yang ni 40 hadis. akhlak mulia kan? Akhlak mulia. Ni terus. Yang kelima, 40 hadis penawar bagi hati. Nawar bagi hati. Hadis-hadis dikumpulkan yang boleh menjadikan kita sentap lah. Kan? Terasa sampai ke hati. Dia punya nasihat. Itu hadis-hadis Nabi dikumpulkan. Ni dibaca di mana-mana tempat. Ramai orang baca kitab ni. Terus. Yang keenam, terjemahan 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Ini adalah terjemahan. Yang mengarang kitab asalnya adalah Tuan Guru beliau. Tuan Guru kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam bernama Tuan Guru Syukri Unus. Syekh Syukri Unus. Masih hidup lagi sekarang tuan-tuan. Dah tua dah. Tapi masih hidup lagi sekarang. Masih hidup. Sekarang ni masih hidup lagi. Ada dekat Banjar. Dekat Martapura nama tempatnya. Subhanallah. Beliau ada mengarang kitab. Diterjemahkan oleh Syekh Fahmi. Baik. Terus. Yang ketujuh, terjemahan Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Ini kita dah kenal dah semua. Yang kita jadikan rujukan dalam program TIQ kita. Kita baca setiap petang Isnin dan Khamis. Terus. Yang ke-8, terjemahan Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Terjemah Ayyuhal Walad, kitab ni best. Dia nasihat-nasihat lah tuan-tuan. Ayyuhal Walad, kitab Ayyuhal Walad ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali atas permintaan salah seorang murid beliau. Yang minta nasihat kepada Imam Al-Ghazali, wahai Tuan Guru, saya ni dah banyak dah mengaji. Banyak dah ilmu dapat. Saya nak satu ringkasan. Yang mana boleh saya jadikan apa? Orang kata sekarang ni buku healing. Kan? Buku tu untuk healing. Baca, rasa tenang, dijual. Macam tu. Murid Imam Ghazali minta kepada Imam Ghazali untuk buatkan satu catatan untuk saya baca. Untuk saya ulang-ulang baca. Nak menenangkan perasaan saya. Untuk nasihat diri saya. Macam tu. Buku healing lah kita sekarang sebut. Tapi versi Imam Ghazali memang nasihat dekat dalam tu. Orang kata padu tu puan. Sentap lah nasihat dekat dalam tu. Nanti ada rezeki kita baca kitab tu insya-Allah. Terus. Yang ke-9, terjemahan Bustanul Arifin karangan Imam An-Nawawi. Karangan Imam An-Nawawi, Bustanul Arifin. Dimulakan dengan 40 hadis Imam An-Nawawi, Arba'in Nawawiyah, kemudian dengan kisah-kisah. Kisah-kisah hikmah, nasihat-nasihat ulama dalam kitab Bustanul Arifin ni. Sekarang tak silap saya, Ustaz Wadi Anwar ada baca kitab ni. Tengoklah dekat Facebook beliau. Ada beliau salah satu kitab yang beliau ajar. Kitab Bustanul Arifin yang diguna sebagai rujukan adalah yang diterjemahkan oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kitabnya warna hijau tuan-tuan. Ni terus. Yang ke-10, Samahah Asy-Syaikh Abu Al-Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, sejarah hidup dan pemikirannya. Ni. Sejarah hidup Tuan Guru, sejarah hidup Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Ini sejarah hidup guru beliau. Ataupun kita sebut manaqib lah kan. Manaqib guru beliau yang dekat India. Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Ada beliau tulis. Ada beliau tulis. Terus. Yang ke-11, As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, sejarah hidup dan dasar-dasar pemikirannya. Sejarah hidup guru beliau yang dekat Mekah pun ada juga ditulis. Artinya apa? Bukan sekadar belajar, tapi tahu sejarah guru ni macam mana. Ni hebat tuan-tuan. Ada Syekh Fahmi tulis dalam satu kitab, dalam jadi sebuah buku. Tapi jaranglah buku tu dibaca. Sebab nak baca tu sejarah. Bukan nak dibuat di kelas-kelas pengajian ni. Yang ni sebab saya yang baca, sebab tuan guru saya bacalah. Nak memperkenalkan kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua sebelum kita baca kitab-kitab karangan beliau nanti. Baru kita rasa best. Saya tahu, saya kenal pengarang ni. Kenapa? Macam mana boleh kenal? Tak pernah jumpa tapi kenal. Saya baca manaqib beliau. Kan? Macam tu baru best nak baca kitab. Baru terus. Yang ke-12, tahqiq kitab Sairus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ni kitab ni adalah kitab yang paling tebal. Ada 4 jilid. Satu jilid tebal macam ni. Ada 4. Artinya macam ni lah dia punya tebal. Macam ni lah dia punya tebal tu tuan-tuan. Ada 4 jilid. Satu jilid tebal dia macam ni. Karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Itu bukan diterjemahkan tapi ditahqiq.
Daripada bahasa yang susah, ditukar bahasanya jadi mudah difaham. Bahasa Melayu orang dulu susah tuan-puan. Syekh Fahmi satu-satu, ayat demi ayat, beliau bagi mudah supaya orang senang faham. Ni hebat. Itu kitabnya tebal lah. Ada dekat rumah, cuma di sini tak ada lah. Baik, terus. Yang ke-13, tahqiq kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Hidayatus Salikin. Kitabnya tebal macam ni. Tahqiq juga. Dan dah berkali-kali dibuat pengajian akbar. Banyaklah di mana-mana masjid, di mana-mana tempat beliau ada buat kelas tu. Baik, seterusnya. Yang ke-14, Aunul Bari fil Muntakhabi min Asanidi wal Musalsalati Syekh Muhammad Syukri Al-Banjari. Ni Aunul Bari, nama kitabnya Aunul Bari. Fi Muntakhabi, muntakhab pada sesuatu yang pilihan. Min asanidi daripada sanad-sanad. Artinya sanad-sanad yang dipilih daripada hadis-hadis musalsal yang diambil oleh beliau daripada tuan guru beliau, Syekh Syukri Al-Banjari. Syekh Syukri Unus Al-Banjari ni masih hidup lagi sekarang. Ada satu kitab yang Syekh Fahmi menulis sanad beliau daripada Syekh Syukri. Sanad keilmuan. Dan saya dah ambil ijazah dan sanad ni daripada Syekh Syukri sendiri dan daripada Abuya, daripada Syekh Fahmi. Sebab Syekh Syukri masih hidup, time kami ziarah, kami minta terus sanad ni. Tapi adabnya Syekh Syukri ni, tanya dulu sebelum kami minta sanad kepada tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Syekh Syukri ni tanya dulu, korang ni kalau bahasa kita lah, korang ni minta sanad dekat saya, dah tak minta sanad dekat Syekh Fahmi? Syekh Fahmi tu murid beliau. Tanya dulu, dah tak minta sanad dekat Syekh Fahmi? Dah. Kami kata dah. Kami nak ambil berkat. Okey, baru beliau bagi. Artinya apa? Jangan kita kata melangkah guru. Ni ada guru Syekh Fahmi ni, kenapa nak minta sanad dekat saya? Kalian lalu daripada Syekh Fahmi. Kalau dah, tak apa, minta dekat saya. Ni sanad hadis, tuan-puan. Sanad hadis. Ibu-ibu ayah ni, apa benda Ustaz sanad ni? Tak apalah, tak payah pening-pening fikir. Cuma saya nak terang. Kitab yang ke-14 Aunul Bari ni tentang apa? Tentang sanad-sanad hadis. Tapi bukan semua hadis lah. Ada hadis-hadis pilihan daripada sanad-sanad pilihan yang diambil jalurnya daripada tuan guru Syekh Syukri Unus. Baik, seterusnya. Yang ke-15, Al-Awailu Zamzamiyah wa ba'du Al-Musalsalatu Al-Mashhurah. Ni Awail Az-Zamzamiyah ni saya memang pernah baca lah. Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi mengajar. Ini pun tentang hadis, sanad-sanad. Awail ni ada beberapa hadis lah. Ada beberapa hadis di awal kitab-kitab, macam-macam kitab lah. Dan diriwayatkan oleh Syekh Fahmi sampai kepada kami murid-muridnya ni. Ini pun membahas tentang sanad hadis lah tuan-puan. Sanad hadis. Dan Alhamdulillah saya dah pernah belajar kitab tu daripada Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Tapi kitab tu nak diajar pada orang ramai memang memeningkan lah. Yang patut belajar kitab tentang hadis-hadis ni adalah budak-budak pondok. Bolehlah. Pelajar-pelajar pondok. Yang tu sesuai. Tapi kalau saya nak buat live dekat Facebook contohnya, ini tak sesuai. Sebab apa? Rasanya ibu ayah semua tak boleh nak faham. Benda ni Ustaz. Ini sanad apa benda ni? Musalsal pula dah. Memang tak sesuai lah. Kadang yang ni dibaca untuk ambil berkat sahaja. Supaya ilmu kita berhubung sanadnya sampai kepada guru kita. Daripada guru kita, daripada gurunya sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, ilmu tadi sampai kepada baginda Nabi SAW. Jadi bukan saja-saja ilmu ni tuan-puan. Ilmunya bersambung kat mana? Kat Syekh Google je. Aduh, habislah kan. Kita ilmu ni kena belajar dekat guru. Guru ada lagi gurunya. Gurunya ada lagi gurunya kat atas. Gurunya ada lagi. Sampailah kepada tabi'in. Tabi'in pula kepada sahabat. Sahabat daripada Nabi. Nabi daripada Jibril. Jibril daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sanad ilmu sebenar. Ni bukan daripada Syekh Google. Syekh Google tak tahu. Daripada mana Syekh Google ni bersambung kan. Jangan macam tu lah. Kita kena ada guru. Yang daripada situ kita dapat sanad keilmuan. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah semua. Itu tentang sanad lah. Baik. Seterusnya yang ke-16. Yang ke-16 dan lain-lain. Dan lain-lain. Artinya ada lagi selain yang disebutkan ni. Banyaklah tuan-puan. Baik, seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, setakat tu dulu. Dah lewat dah ni. Nak bagi habis tadi. Kita dah pukul 6.50. Nak baca Yasin. Nak baca tahlil lagi nanti insyaAllah.
Kemudian kita akan baca sama-sama doa arwah nanti. Kita baca doa penutup tu, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, 3 kali insya-Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن الحمد لله رب العالمين.